Assalamualaikum Ustaz. Kak buka majlis dulu ya. Lagi pelan-pelan yang lain masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, hari ini kita masuk kitab baru, bab barulah, bab azan, kitab bab azan. Ustaz kan? Okey Kak, sorry. Sekejap Kak Ustaz. Kak Liza. Ha? Okey. Betul lah, kita berazan. Sorry, saya tengah cek benda lain tadi. Okey, tak apa Ustaz. Sebab Saya rasa Abira kenapa itu masa untuk dah Abira. kenapa masa saya dah cek ni macam ada tajuk yang kita tertinggal ni. Ada Kita apa? dah buat Tarikh. semua dah bincang kan? Dah lah seminggu lepas. Betul. Minggu lepas tajuk yang berbincang-bincang pada malam hari bersama tamu dan keluarga tu 41. Betul Abir? Betul. Okey Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, sekejap Ya, okey tak apa. Saya nak cari hadis Al-Bari ni. Okey, di sini. Tapi mana kita azan ni? Azan. Okey, kita azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, aku pakai speaker sat ni. Ya nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma sallim ikhwanana al-mazlumin wal mujahidin fi Ghazzah. Allahumma ahlikil kafaratul munafiqin wa 'azzibhum 'adzaban shadidan 'azima. Allahumma arsil 'alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wad dafadi' wad dam. Allahumma amtir 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Amma ba'd.
Jadi Kak Liza dan ibu-ibu, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa'ala dan saya minta maaf ya dipindahkan kelas ni. Sebenarnya sempat je kalau pukul 11 pagi. Tapi sebab tadi saya tak berani nak jamin pukul berapa saya sampai di rumah. Jadi kita buat pukul 2 petang lah. Satu masa yang begitu mencabar ya bagi sebahagian daripada kita. Mungkin mengantuk. Jadi bebaslah ibu-ibu, puan-puan nak buat apa sahaja sepanjang kelas kita ni. Nak makan ke, nak minum ke. Ataupun yang sakit badan nak berbaring pun boleh. Tidak ada isu pun. Yang penting kita dapat belajar dengan cara yang terbaik insya-Allah ya. Dan hari ini alhamdulillah kita telah masuk dalam Kitabul Azan, kitab tentang azan. Baik. Ibu-ibu dirahmati Allah, terlebih dahulu saya nak kongsi sedikit maklumat perkembangan terkini di Palestin ataupun Gaza. Nampak gaya Israel dah mula serang Syria pula. Itu yang berlaku. Dan tetapi Israel Zionis dia tak berapa berani nak masuk dalam kawasan Gaza sepenuhnya kerana tentera Hamas ni dia ada di mana-mana sahaja, bahkan di bawah terawang bawah tanah pun diorang banyak sembunyi di sana, menyebabkan tentera Zionis pun tidaklah begitu berani untuk ke dalam. Cuma media yang berlebih-lebihan menunjukkan kehebatan tentera Zionis ya. Ala kullin wallahu alam apa yang berlaku sebenarnya, tapi mereka setakat maklumat saya dapat, tentera mereka tak begitu ramai, cuma mereka ada tentera simpanan. Jadi tentera simpanan ni yang kerja sebagai cikgu, accountant dan sebagainya dikerahkan untuk terlibat dalam perang ini. Sekitar dalam 350,000 orang lebih kurang terlibat. Dan apabila mereka terlibat dalam perang ini, sedikit sebanyak dia telah menjejaskan perjalanan harian di Israel dan menyebabkan dia punya ekonomi negara dia pun jatuh, pendidikan orang pun tergendala, macam-macam lagi lah. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk memusnahkan mereka daripada dalaman ya, dengan hujan yang kita kata apa, hujan yang luar biasa, angin yang menakutkan, haiwan-haiwan perosak yang akan merosakkan tanaman-tanaman mereka, ataupun apa-apa sajalah benda yang boleh merosakkan mereka daripada dalamannya, insya-Allah. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah, jadi bila kita bincang tentang Kitabul Azan, dan azan ini merupakan satu keistimewaan untuk umat Islam, insya-Allah nanti kita akan jumpa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang, yang menceritakan tentang asal usul azan itu sendiri dalam hadis yang pertama ya. Tapi ini mukadimah, kita nak kena faham dahulu. Al-azan ini merupakan al-i'lam, pemberitahuan ya, pemberitahuan. Dan kalau kita fikirkan ibu-ibu sekalian ya, dia kalau mata ni apa panggilnya Kak Liza dan ibu-ibu, mata dalam bahasa Arab apa dia? Ainun. Ainun. Kalau hidung? Siapa ingat? Uzun. Hidung apa dia? Uzun. Apa benda? Uzun. Hidung bukan uzun. Anfun. Tapi Anfun. anfun. Ya. Okey, kalau cuping telinga apa dia? Okey, tak apalah. Kalau telinga apa telinga? Uzunan. Uzunun. Ada. Ni mesti bekas belajar sekolah Arab ni. Cepat jawab. Uzunun. Jadi telinga ni uzunun. Dan Allah Azza wa Jal pun sebut beberapa kali perkataan ainun, sam'un, basarun, uzunun dalam Al-Quran, antaranya walahum azanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga-telinga namun mereka tidak mendengar dengannya. Artinya tidak mengambil pengajaran daripada apa yang mereka dapat ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, daripada uzunun, telinga, maka dia ada kaitan dengan azanun ya. Uzunun, telinga, azanun. Ini kerana azan ini merupakan satu laungan memuji dan membesarkan Allah Azza wa Jalla yang didengari oleh telinga kita ya.
Dan setakat ini tidak ada lagi lah azan dengan bahasa isyarat. Azan itu mesti dilaungkan. Okey. Jadi bila azan itu dilaungkan, ia didengari oleh telinga-telinga manusia, ya. Baik. Tetapi kemudiannya kalau kita kaitkan pula, bukankah dalam ayat yang lain, contohnya dalam surah At-Taubah tu, wa azanun minallahi wa rasulih, dan satu makluman daripada Allah Azza wa Jal, ataupun dia dalam akhir-akhir surah At-Taubah, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yasta'zinuh. Jadi istizan, ya, istizan, fa idza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'zan fa idza sta'zanuka fa'zan. Jadi memberi izin pun kita sebut izin. Izinkan saya Kak Liza untuk tamat awal kelas pada hari ini. Bersorak dah tak? Ini contoh ayat aja, ya. Jadi izin tu, kenapa kita, apa kaitan izin dengan telinga? Kerana biasanya izin ni kita sebut dan didengari oleh telinga. Kak Liza, izinkan saya untuk beredar dahulu, didengari oleh telinga. Jadi dia ada kaitan antara satu sama lain, ya. Bila sebut tentang azan, ada kaitan dengan uzunun asalnya. Dan kemudiannya ada kaitan lagi dengan meminta izin. Baik. Al-azan yakni pemakluman, al-i'lam, ataupun ni disebutkan dia asal daripada al-istima', mendengarkan, mendengarkan di telinga kita. Wa syar'an, dan daripada sudut syaraknya, azan ini bermaksud al-i'lam bi waqti salah bi alfazim makhsusah, pemakluman tentang masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Lafaz-lafaz yang khusus. Okey, baik. Dan di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ia merupakan keistimewaan umat Islam itu sendiri, azan ni. Kata Al-Qurtubi. Tolong buat catatan, ya, siapa yang ada buku muka surat 341. Dan benda ni kita dah beberapa kali temui sebenarnya. Al-Qurtubi itu merujuk kepada Abul Abbas Al-Qurtubi. Bukannya Abu Abdullah. Kalau Abu Abdullah Al-Qurtubi itu pengarang kitab tafsir Qurtubi. Okey, ini Abu Al-Abbas Al-Qurtubi. Okey, siapa beliau? Muhaddis, ahli hadis yang besar, yang ada mengarang satu kitab hadis yang bertajuk Al-Mufhim, 5 Ashkal min Sahih Muslim. Al-Mufhim mensyarahkan hadis Sahih Muslim. Pengarang Al-Mufhim 5 Ashkal min Sahih Muslim. Okey, apa kata Al-Qurtubi dan ulama-ulama yang lain, Ibu, ya? Al-azan ala qillati alfazihi, azan ni dalam keadaan lafaznya yang sikit je lafaz azan, kan, tak banyak pun. Berapa ya semua lafaz azan? Allahu Akbar, kalimah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada dalam 6 ataupun 7. Yang saya sebut 6 tu kerana ada ulangan pada perkataan Allahu Akbar tu, kan. Okey. Jadi nak ceritanya bahawa lafaz azan ni dia tak banyak pun. Tapi dalam keadaan lafaz azan tidak banyak, ia mengandungi beberapa maklumat yang penting. Okey, mustamil, yang merangkumi apa dia? Masailil aqidah. Persoalan-persoalan tentang akidah. Kerana ia bermula dengan al-akbariyah. Apa maksud al-akbariyah? Maksud al-akbariyah ialah lafaz Allahu Akbar. Jadi lafaz Allahu Akbar itu menunjukkan wujudnya Allah Azza wa Jal, sempurnanya Allah Azza wa Jal. Kemudiannya kita, okey, itu yang pertama. Adanya unsur al-aqidah, iaitu bermula dengan al-akbariyah. Okey. Yang keduanya, unsur akidah yang kedua, summa sanna bitauhidi wa nafyi syarik. Kita menetapkan tauhid kepada Allah Azza wa Jal dan menafikan syirik. Asyhadu an la ilaha illallah, menafikan Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jal.
dan kita menegaskan hanya Allah Azza wa Jalla Tuhan yang layak disembah. Okey, itu yang kedua. Kemudian unsur akidah yang ketiga, summa bi isbatir risalah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya ada penetapan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama, unsur akidah yang pertamanya merangkumi unsur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudiannya unsur kalimatut tauhid, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, dan kalimah yang menetapkan kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudiannya ada bahagian kita ad-da'wah, mengajak orang untuk menjadi hamba Allah yang taat, ya. Summa da'a ila ta'ah, iaitu apa dia? Yang kita sebut hayya 'alas salah, menjadi hamba yang taat. Habis sahaja kita mengajak orang menjadi hamba yang taat, summa da'a ilal falah, menuju kejayaan. Apa maksud al-falah? Al-baqa'ud daim, iaitu kejayaan yang selama-lamanya. Jadi bila sebut kejayaan selama-lamanya, ia tidak berlaku di dunia, ia berlaku di akhirat. Di dunia dan juga akhirat. Lepas kita mengajak orang menuju ke arah salah, menuju ke arah kejayaan, barulah kita ulang balik Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sebagai tujuannya a'ada tauqidan. A'ada tauqidan, untuk menegaskan perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi. Okey, baik. Itu selesai bab tu. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita azan ini ada tiga tujuan. Okey, yang tu disebutkan kat mana ya? Dalam perenggan kedua terakhir tu. Sehingga daripada kumandang azan ini, okey. Jadi daripada azan ni ada tiga tujuan. Tujuan yang pertama, al-i'lam bidukhulil waqti. Kita nak maklum kepada orang bahawa masuknya waktu salat, ya. Okey, satu. Yang kedua, wad-du'a'u ilal jama'ah. Kita nak mengajak orang datang salatul jamaah. Okey, yang kedua. Yang ketiga, wa izharu sya'airil Islam. Kita menzahirkan syiar Islam itu sendiri. Jadi kalau azan itu tidak dikumandangkan dengan suara yang kuat, kita hilang dah satu syiar Islam yang menunjukkan keagungan dan kebesaran agama Islam itu sendiri. Okey, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan saya nak tambah satu lagi tujuan daripada azan, iaitu azan haqqus salah. Azan itu merupakan hak salat itu sendiri. Jadi kalaulah kita tidak bertujuan untuk memaklumkan masuknya waktu, kalaulah kita tidak bertujuan untuk mengajak orang salatul jamaah, kalaulah kita tidak bertujuan untuk menzahirkan syiar Islam, artinya kita salat di rumah dalam pukul 3 petang contohnya. Walaupun saya tak buat ya, jarang-jarang saya buat. Tapi saya nak cerita daripada sudut ilmu. Kita salat dalam pukul 3 petang kerana kita ni ada urusan di hospital. Dan lama kita duduk di hospital tu, rawatan kita makan masa dalam 3-4 jam. Kita pun habisnya rawatan, cepat-cepat kita balik ke rumah dalam pukul 3 petang. Ini cerita orang lelaki ya. Jadi bila dia nak salat zuhur tu, adakah dia kena azan ataupun terus salat? Maka yang terbaik adalah azan. Kerana apa? Li'annal azan haqqus salah. Kerana azan itu merupakan hak salat itu sendiri. Tapi tak payahlah azan beri ya. Contohnya, kita dengan suami kita lah. Kita minta abang azan dulu, boleh tak? Okay. Tak payahlah suami kita nak azan beri ya. Mungkin dia malu-malulah. Nak azan ni nak kena tarik-tarik pula. Tak payah nak tarik-tarik. Azan biasa je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan begitu je. Yang penting kita azan, li'annal azan haqqus salah. Kerana azan itu hak kepada salat itu sendiri. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkara yang seterusnya, mengapakah azan itu kita kena bercakap, berkata, bukannya perbuatan.
Tak boleh ke kalau Allah Ta'ala dia syariatkan azan dengan cara perbuatan? Melompat ke, tepuk tangan ke dan sebagainya. Kenapa mesti dengan kata-kata? Dan kata-kata itu pula suhulatul qaul wa tayassuruhu. Kata-kata yang mudah aja. Hatta budak yang umur 6 tahun, 7 tahun, kalau dia biasa dengar azan dan kita pun ajar dia dalam tempoh yang sekejap, dia dah boleh ingat azan dah. Ya. Jadi kenapa Allah Ta'ala pilih azan ini dalam keadaan yang mudah? Jadi tidak lain dan tak bukan kerana Allah Ta'ala telah mensyariatkan satu amalan yang boleh dilakukan oleh semua orang. Jadi bayangkan kalau lafaz azan tu macam lafaz doa kunut. Pening kita nak kena hafal doa kunut pula. Macam doa kunut, ia agak sukar. Oleh kerana azan ini perlu dilalui, maknanya kalau boleh semua orang ada pengalaman azan, orang lelaki ya, ada pengalaman azan, sama ada azan di masjid, azan di surau ataupun azan di rumah, ada pengalaman masing-masing, maka Allah Ta'ala ni dengan hikmahnya memudahkan benda tersebut, dan bukan sahaja memudahkan, bahkan dia panggil apa, bila mudah tu kita boleh maintain lah benda tu. Bukan saja mudah, bahkan ia mengandungi segala maklumat yang diperlukan dalam lafaz azan tersebut. Jadi ini memang luar biasa. Contohnya ada dibahaskan oleh guru saya. Mengapa dalam lafaz azan yang pertama kita ada unsur uluhiyah dan nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Allah Azza wa Jalla, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hujung sekali tidak ada unsur kenabian. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bukannya kita tutup azan dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak. Dia sekadar berhenti pada la ilaha illallah. Hal ini kata guru saya, ia ada kaitan dengan kesudahan hidup kita pun disunahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah biduni Muhammadur Rasulullah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Cukup saja kita sebut la ilaha illallah, tidak perlu kita sebut Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Kerana kalau di saat kita nak meninggal dunia tu, kata guru saya, kita nak betul-betul kejap dalam hati kita ni hanya Allah Azza wa Jalla. Dan kita tak nak masuk unsur yang lain, kerana kita tak nak jadi macam orang Nasrani yang bertuhankan Nabi Isa AS, macam orang Yahudi yang bertuhankan Uzair, ataupun yang lain-lain lah yang bertuhankan Ashabul Kahfi ke dan sebagainya. Kita hanya bertuhankan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak perlu disebut unsur an-nubuwah, unsur kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dalam hati kita ni hanya ada Allah Azza wa Jalla. Samalah dengan isunya azan. Yang kita solat ini bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Cuma pada peringkat awal kita sebut Nabi Muhammad kerana kita nak menegaskan kerasulan Nabi Muhammad. Dalam masa yang sama kita pun berterima kasih kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita salat. Sama dulu kita bincangkan kan ibu-ibu, mengapakah lepas kita tawaf kita kena salat tawaf? Kerana kita nak sebut bahawa kita bukannya sembah Kaabah itu sendiri yang ada di belakang Kak Liza tu. Bukan. Yang kita sembah ni Allah Azza wa Jalla. Yang kita pusing tu hanya sebagai simbolnya. Sebagai menegaskan tauhid dalam diri kita bahawa kita tidak sembah Kaabah, bahawa kita tidak mengambil barakah daripada kelambu Kaabah tu. Bukannya kita nak ambil barakah daripada bekas yang menyimpan makam Nabi Ibrahim AS. Maka caranya adalah kita salat tawaf 2 rakaat. Dan dalam salat tawaf 2 rakaat tu digalakkan pula kata ulama membaca surah Qul dan surah Al-Ikhlas. Kerana Qul tu kita nak kata kita tak sembah Tuhan lain, kita tak sembah Kaabah. Dan Qul Allah tu kita nak kata kita hanya sembah Allah Jalla wa'ala. Okey, baik. Kemudiannya ibu-ibu dirahmati Allah, ulama juga bahas mana satukah yang lebih utama kedudukannya antara menjadi muazzin ataupun menjadi imam. Okey. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedudukan menjadi muazzin. Bahkan ada ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh sebahagian ulama yang menyatakan azan ini tinggi kedudukannya.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru pada jalan Allah? Kata sebahagian ulama tafsir, iaitu muazzin. Wa amila salihah, kemudian dan mengerjakan salat. Baik. Kemudiannya ada hadis Nabi SAW yang lain. Muazzin ini tulul unuq, panjang tengkuknya pada hari akhirat nanti. Apa maksud panjang tengkuk? Ada ulama kata panjang tengkuk ini simbolik kepada pemimpin. Ada ulama kata panjang tengkuk ini kerana kita memanjang-manjangkan tengkuk. Macam ni. Macam saya duduk ni. Saya duduk, lepas tu saya nampak. Saya tengok benda. Jadi muazzin ni dia memanjangkan tengkuk mereka untuk melihat betapa banyaknya pahala yang mereka perolehi. Kerana setiap kali mereka azan je, orang pun datang ke surau kerana azan mereka. Betapa banyak pahala yang mereka dapat. Ya. Maka dalam bab ini ada khilaf kalangan ulama. Manakah lebih tinggi kedudukan antara muazzin ataupun imam. Okey. Ada ulama kata muazzin lagi tinggi kedudukan. Dan antara ulama terkini yang pegang pendapat tersebut kalau di Malaysia, bekas mufti wilayah kita lah, Dato' Zul Bakri. Ada ulama kata imam yang lebih utama. Okey. Ada pendapat ketiga pula, kata apa dia? In alima min nafsihil qiyam bi huquqil imamah fahiya afdal wa illa fal azan. Kita tengok, kita ni lebih sesuai jadi muazzin ke kita lebih sesuai jadi imam? Kalau kita rasa kita lebih sesuai jadi muazzin, maka paling baiknya kita jadi muazzin lah. Kalau kita rasa kita lebih elok menjadi imam, jadi imam lah. Artinya pandangan ketiga, tidak kata muazzin lebih baik daripada imam, tidak pula kata imam lebih baik daripada muazzin, tapi dia kata tengok pada orang itu sendiri. Ya. Macam saya tanya ibu-ibu sekalian, mana lebih tinggi kedudukan di sisi Allah Jalla wa'ala? Orang kaya yang bersyukur ke ataupun orang miskin yang bersabar? Okay. Orang Apa kaya yang bersyukur. Kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur, Kak Anis, ya. Jazakumullah khairah. Kak Niza? Sama, orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur ke semua kaya semua macam ni? Sebut Orang kaya-kaya yang semua. orang miskin yang bersabar, Ustaz. Okey. Barakallahu fikum Kak Ana memilih jawapan yang berbeza. Kaya yang bersyukur. Puan Syairah, rasa lama tak jumpa Puan Syairah. Okey. Ada jawapan lain lagi ke? Orang kaya yang bersyukur ataupun orang miskin yang bersabar, ya. Okey, baik. Jadi dalam bab ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, jawapannya adalah, ya, ada 3 pandangan ulama. Satu yang kata orang kaya yang bersyukur kerana dia punya manfaat dia lebih luas. Ada yang kata orang miskin yang bersabar kerana sekian-sekian. Okey. Okey, barakallahu fikum. Puan Syairah, ya. Dan ada yang kata pendapat yang paling baiklah bagi saya pendapat yang ketiga. Yang dibawakan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Iaitu bukan isunya orang kaya yang bersyukur. Bukannya isu orang miskin yang bersabar. Tetapi orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah Azza wa Jal, tanpa mengira orang kaya yang bersyukur ataupun orang miskin yang bersabar, merekalah yang paling tinggi kedudukan. Jadi jangan terperangkap dengan isu orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Jangan terperangkap dengan isu itu. Tapi sesiapa sahaja kalangan mereka yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka kedudukan mereka lah yang tinggi. Jadi mungkin ada orang kaya dia tinggi, kemudian ranking keduanya orang miskin, kemudian ketiga tu orang miskin lagi, ranking keempat mungkin orang kaya, kerana nilaiannya pada takwa terhadap Allah Azza wa Jal. Sama dengan isu yang tadi. Jangan terperangkap dengan isu siapa lebih utama antara muazzin dengan imam. Tetapi siapa yang menunaikan tanggungjawabnya yang betul, dia tahu bahawa dia lebih sesuai jadi imam, dia tahu dia lebih sesuai jadi muazzin, maka dia hormat, dia pun pilih yang sesuai dengan dia, maka itulah yang utama. Manakala orang yang tidak menjadi imam, yang tidak menjadi muazzin, macam mana pula? Kita menjadi makmum yang terbaik. Kerana makmum pun ada kelebihan dia. Nanti kita akan jumpa bahawa orang yang tidak azan, dia ada 1-2 kelebihan berbanding dengan orang yang azan. Pastilah muazzin tu lagi tinggi kedudukan. Okay.
orang yang tidak menjadi imam ada kelebihan dibandingkan dengan orang yang jadi imam. Walaupun pastilah orang yang menjadi imam lebih tinggi kedudukan. Tapi imam ni dia bukan jawatan yang boleh kita nak rebut. Dia dah ada jawatan dia dah. Takkan semua orang nak jadi itu imam. Okey, jadi kalau kita tak jadi imam, kita tak jadi muazzin, ibu-ibu confirm lah. Tak jadi imam di surau ibu-ibu, ya. Maka kita menjadi makmum yang baik. Apa kelebihan makmum dibandingkan dengan imam? Ada tak? Satu dua kelebihan yang makmum ada, imam tak ada. Makmum tak payah baca surah. Itu bukan kelebihan tu. Apa benda kelebihan yang hanya ada pada makmum, tidak ada pada imam? Ada berjemaah Ustaz. Apa Kak Syida? Ada berjemaah. Salat berjemaah. Imam pun dapat salat Makmum, jemaah. makmum ada pahala kalau kita duduk saf paling depan. Imam tak ada. Okey, Kak Anis. Imam lagi Kita depan kan? tetap duduk soh belakang. Perempuan kena duduk soh belakang. Okey, barakallahu fikum. Ni jawapan Puan Syafini dan Kak Nina ni betul-betul sama dengan jawapan yang saya nak berikan. Makmum ada kelebihan mengikut pergerakan tu imam. Dan yang keduanya, makmum juga ada kelebihan mendengar dan menghayati bacaan imam. Ini kelebihan yang ada pada makmum, tidak ada pada imam. Dan ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan bacaan Al-Quran kepadamu, yakni dalam salat, maka dengar sungguh-sungguh, hayatilah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi itu untuk makmum. Imam tak dapat benda tu. Tapi bukanlah selama-lamanya imam tak dapat, kerana orang tu dia tak akan jadi imam buat selama-lamanya dalam semua masa. Ada masa dia jadi makmum juga. Okey. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ada juga ulama bahaskan, boleh tak kalau dia ni tamak sangat, dialah muazzin, dialah imam. Dia nak dua-dua. Dah orang nak bahas mana lebih tinggi kedudukan, apa-apa kedudukan mana lebih utama, ya. Okey, baik. Mana lebih utama tu dia pun nak dua-dua lah. Dialah nak azan, dialah nak iqamah, dialah nak jadi imam. Ataupun dialah azan, kemudian orang lain iqamah, kemudian dia jadi imam. Okey, dan ke dalam bab ini ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, adalah perbahasan ulama, ada pendapat yang kata makruh. Yukrah, makruh katanya. Kerana ada riwayat daripada Baihaqi, hadis Jabir, an-nahyu an zalika, melarang daripada perbuatan demikian, ya. Tapi masalahnya sanad hadis Baihaqi tersebut dhaif. Tidak boleh dijadikan hujah. Okey, tapi pandangan pertama ulama, kalau orang tu lah azan dan dia jadi imam, maka makruh. Okey. Pendapat yang kedua pula menyatakan, okey, sekejap ya. Khilaful aula. Khilaful aula tu menyalahi perbuatan yang lebih utama. Yang utamanya jangan dah dua-dua dia ambil. Sama ada dia jadi muazzin ataupun jadi imam. Jangan dua-dua. Tapi kalaulah dua-dua dia ambil, ia khilaful aula, menyalahi perkara yang lebih utama. Tetapi ada ulama seperti Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dan ini ada disebut dalam kitab apa ya? Kitab Al-Azkar pun sebut rasanya disunatkan kalau seseorang itu dialah muazzin dan dialah jadi imam. Ada pandangan yang demikian. Itu pandangan Al-Imam Nawawi. Tapi poinnya beginilah ibu-ibu sekalian, kita bagilah tugasan masing-masing. Tapi kalaulah di rumah, contohnya tadi kan, di rumah kita ni ada urusan dengan suami kita, balik lambat, tak sempat solat di masjid, dua suku dah sampai di rumah, maka suami kita lah yang azan, suami kita lah yang iqamah, suami kita jadi imam. Itu bagus, pahalanya banyak. Okay. Ataupun kalau orang tu dia azan, ini biasanya berlaku di kampung lah. Dia azan, kemudiannya bila nak solat tak ada orang jadi imam. Maka dia pula jadi imam. Yang benda tu banyak kali berlaku. Saya tengok ada dia azan, kemudian dia iqamah, kemudian dia tengok tak ada orang jadi tu imam. Dia pula lah jadi tu imamnya. Adakah benda tu dibolehkan? Dibolehkan. Tapi yang paling baiknya kita atur supaya ada tugasan masing-masing. Bukannya seorang je ambil semua benda. Ya? Okay, baik.
Wallahu alam. Saya nak tutup sekejap. Kita tengok dahulu soalan yang ada ya. Okey. Pertamanya, okey Puan Syahira, barakallahu fikum. Anak ketiga ke? Semoga selamat semuanya. Okey. Ustazah Asiah tanya, yang baca atau yang dengar lebih afdal? Dia bukan isu itu ya sebenarnya Ustazah ya. Saya nak ceritanya dalam kes tadi, makmum ada kelebihan dia. Makmum ada kelebihan dia iaitu mendengar bacaan imam. Dia ada kelebihan dia. Tapi pastilah orang yang membaca Al-Quran itu lebih utama daripada orang yang mendengar Al-Quran. Tapi mendengar Al-Quran itu pun satu kelebihan. Ya, baik. Kemudiannya, okey. Tasik Puan Mulyani, barakallahu fikum. Menurut Syekh Ad-Damiri ada 3 pendapat dalam bab ini. Sama ke dengan pendapat yang saya sebutkan tadi? Lebih kurang sama jalannya. Lebih kurang sama. Tiada larangan. Terima kasih banyak Puan Syairah. Jazakumullahu khairan. Okey, baik. Ada soalan lain tak sebelum kita masuk dalam hadis pertama, awal mula azan? Okey, tak ada kita teruskan. Okey, tajuknya adalah bab bad'ul azan, bab permulaan azan. Bad'u tu permulaan. Wa qawluhu azza wa jal. Wa idza nadaitum ila salati ittakhazuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Apabila mereka diseru untuk salat, mereka menjadikan seruan itu sebagai ejek-ejekan, mainan-mainan. Baik. Kerana apa? Zalika, ini kerana mereka merupakan kaum yang tidak menggunakan akal. Wa qauluhu azza wa jal, itu dalam surah Al-Maidah ayat 58. Dan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 kata Allah Jalla wa'ala, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati idza nudiya, ya, apabila mereka dipanggil untuk salat pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk apa nama? Untuk mengingati Allah Azza wa Jal. Baik. Kak Liza? Oh, Kak Liza. Ya, Ustaz. Kak Syida? Tak, Ustaz tak nampak kami ke? Tak nampak sebab tu saya nak panggil tu. Dah hilang-hilang dah. Okay, nampak ni ada semangat sikit. Dia ada kawan bersama kan. Okay, baik. Hadis yang pertama ini, nak tanya baliklah soalan, dah lama tak tanya ni. Siapakah guru kepada guru Bukhari dalam hadis 603? Okay, soalan balik. Siapakah guru kepada guru Bukhari dalam hadis 603? Imran bin Maisarah. Mahmud bin Ghailan. Apa Kak Syida? Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan. Bukan 603 ni Kak. 603. Anas. Imran bin Anas. Ghailan. Guru kepada Imam Al-Bukhari kan? Saya ulang balik Imran bin soalan. Imran. Saya ulang balik soalan. Siapakah guru kepada guru Bukhari dalam hadis 603? Imran bin Maisarah. Abdul Waris. Guru Abdul kepada Waris. guru. Abdul Waris. Abdul Waris. Kak Liza tak dengar soalan betul-betul tadi. Guru Guru kepada Guru guru kepada guru. Bukhari. Dua kali. Okey, betul tak? Abdul Waris. Abdul Waris. Jadi Imran bin Maisarah adalah guru Bukhari. Abdul Waris guru kepada guru Bukhari. Dan siapakah sahabat Nabi yang bawa cerita ni? Anas. Anas bin Malik. Malik radhiyallahu an. Siapakah ibu kepada Anas bin Malik? Musulaim. Ummu Sulaim. Dan siapa pula bapa tiri Anas bin Malik? Ni tanya soalan pada anak-anak murid Ustaz Talhah. Khubaib. Apa namanya Kak Niza? Apa? Talhah kan?
Abu Talha. Abu Ya. Talha. Jadi mohon ibu-ibu sekalian buat catatan tu. Kalau dah tahu tu tak apa lah. Yang belum tahu buat catatan. Sahabat Nabi tu namanya Anas. Anas bin Malik. Oh, sekejap ya. Dia panggil dah telefon. Sekejap je. Okey. Guru Anas bin Malik. Ayah tiri Anas bin Malik namanya Abu Talha. Abu Talha. Dan ibu adalah ibu Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Baik. Apa kata Anas bin Malik ceritanya? Zakarun nar wan naqus. Ini cerita ringkas ni. Ini mukaddimah dia, cerita ringkas. Zakarun nar wan naqus. Fazakarul yahuda wan nasara. Sahabat Nabi ni memberikan cadangan agar kita menyalakan api dan juga membunyikan loceng, ya, membunyikan loceng. Dalam buku ibu-ibu sekalian tu lonceng dia katakan. Itu bahasa Indonesia kot, lonceng. Okey. Jadi cadangan sahabat Nabi, ada yang cadang kita nyalakan api lah Rasulullah untuk panggil orang salat. Ada cadangan lain kita bunyikan loceng supaya orang dengar. Maka bila disebutkan tentang api dan juga loceng ini, dia sama dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga Nasrani. Sedangkan Nabi Yunus SAW merupakan orang yang paling anti untuk sama dengan Yahudi dan juga Nasrani. Baik. Maka kemudiannya diperintahkan fa'umira Bilalun radhiyallahu an, diperintahkan kepada Bilal an yashfa'al azan, untuk melaungkan azan dengan jumlah yang genap, wa an yutiral iqamah, dan untuk iqamah dengan jumlah yang ganjil. Okey kan? Kalau azan kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali itu lafaz genap. Manakala iqamah ganjil sekali sahaja. Okey. Itu hadis yang ringkas. Kemudian kita pergi ke hadis yang dalam sedikit yang guru Bukhari Mahmud bin Ghailan tadi. Okey, hadis ini disampaikan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Okey, tolong ibu-ibu sekalian, walaupun soalan ni soalan mudah tapi kita kena selalu asah. Tolong sebutkan siapakah nama Ibn Umar sekali dengan bapanya. Bapa dia Umar Al-Khattab. Okey, nama penuh terus. Abdullah namanya. Abdullah bin Umar. Teruskan, akak baca penuh. Umar Al-Khattab tu bukan gelaran ke apa? Lupa, ada ustaz pernah cakap tu, tak ingat. Okey. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Al-Khattab tu datuk dia. Okey. Siapakah kakak kepada Abdullah bin Umar? Asma. Hafsah. Hafsah bonda Azah. Bonda Azah, Hafsah, bukannya Asma ya. Asma tu kakak Aisyah. Okey, baik. Hafsah. Okey. Jadi apakah hubungan antara Ibn Umar radhiyallahu anhuma dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adik ipar. Adik ipar. Okey, ingat tak apakah mimpi yang ngeri pernah dilalui oleh Abdullah bin Umar membuatkan dia pun maintain dengan salat tahajud pada setiap malam? Mimpi apa tu? Mimpi dia dibawa ke mana? Mungkin ada kalangan kita yang tak join kelas pada masa tu. Minta maaf ya, saya bersoal jawab dulu untuk bagi ingat. Okey. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah bermimpi dibawa ke satu tempat. Kita tak bincang lagi Oh, tak bincang. Patutlah ibu-ibu sekalian macam terpinga-pinga. Pernah bermimpi dibawa ke neraka. Ya, bermimpi dibawa ke neraka. Baik. Minta maaf ya ibu-ibu. Okey, sekarang ni kita teruskan lagi.
Iaitu kata Ibn Umar, kana yaqul, Ibn Umar radhiyallahu anhuma bercerita, kana al-muslimuna hina qadimul Madinatal Munawwarah. Ketika orang Islam sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Okey. Yajtami'una fatahayyanuna as-salah, maka mereka pun berkumpul buat ijtima'. Fayatahayyanuna. Okey, apa maksud fayatahayyanuna tu? Mereka pun fayatahayyanuna salah ni duduk kira-kira dah masuk solat ke belum? Dah masuk solat ke belum? Nak kena tengok cahaya matahari, jadi agak payah sikitlah. Okey, laisa yunadalaha, kerana ketika itu belum ada lagi panggilan azan. Jadi ini menyulitkan para sahabat Nabi untuk salat kerana tak tahu bila azan masuk, bila waktu salat masuk. Okey. Fatakallamu yawman fi zalik, maka mereka pun duduklah membincangkan perkara tersebut. Faqala ba'duhum radhiyallahu anhum, ada sebahagian sahabat Nabi kata, ittakhazu naqusan misla naqusin nasara. Ginilah saya cadang kita buat loceng. Orang Nasrani dia guna loceng untuk panggil orang salat. Kita pun guna loceng lah. Ada sahabat Nabi cadang begitu. Wa qala ba'duhum radhiyallahu anhum, sahabat Nabi yang lain pula berkata, bal buqan misla qarnil yahud. Pada hemat saya, lebih baik kita buat trompet macam trompet orang Yahudi. Okey. Faqala Umar radhiyallahu an, maka Umar pun berkata, awala tab'asuna rajulan yunadi bisalah, tak bolehkah kalau kita semua panggil kita lantik seseorang untuk memanggil kita salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata, ya Bilal, qum fanadi bisalah. Wahai Bilal, bangun, panggillah orang untuk salat. Okey. Itu pun cerita ibu-ibu dirahmati Allah, cerita itu pun cerita yang ringkas juga. Bukan cerita yang panjang. Cerita yang panjang banyak dibawakan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis Sahih Muslim beliau. Okey, tapi di sini Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih telah mengulas perkara ini dan beliau telah bawakan hadisnya. Tapi agak panjang lah ibu-ibu sekalian. Kita akan pilih beberapa poin penting sahaja ya. Ini panjang perbahasan tentang benda ni. Okey, baik. Sekarang kita tengok. Okey. Apa ceritanya ni? Ni sampailah. Sekejap ya. Ya Bilal kum fanadi bisalat. Okey, di sini. Di sini. Dia panggil hadis daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Kalau buku ibu-ibu tu kat mana ya? Buku ibu-ibu tu. Abdullah bin Zaid. Perenggan yang ketiga kan? Perenggan yang ketiga muka surat 346. Perenggan yang ketiga muka surat 346. Yang tu Ustaz, ada tu dekat atas penggan kedua tu hadis Ibnu Umar. Betul Ustaz? Tapi yang ni kisah mimpi Abdullah bin Zaid lah. Saya nak cerita terus lah ni. Abdullah bin Zaid terus. Sebab banyak ni saya kena petik-petik je. Kalau semua ni maknanya ibu-ibu boleh buka pondok lepas ni. Satu-satu bahas. Tapi masa tu dah tua belaka lah. Dah umur 70, 80 hidup lagi. Saya pun dah tua dah masa tu. Okey, baik. Jadi sekarang ni hadis daripada Abdullah bin Zaid ni. Okey, pertamanya ibu-ibu sekalian tolong tanda satu maklumat yang penting. Abdullah bin Zaid ni dia ada dua sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid dan masing-masing hanya meriwayatkan satu hadis sahaja. Satu Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan berkenaan dengan azan. Yang keduanya Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan wudu. Okey. Jadi sekarang ni ibu-ibu sekalian, azan ni dia di Madinah ya, bukan di Mekah. Okey. Abdullah bin Zaid ni
Saya pening lah nak ikut urutan ni sebab saya cerita terus boleh tak? Saya ceritalah terus sebab pening nak ikut urutan dia punya kitab ni. Okey, sebenarnya Abdullah bin Zaid ni, beliau telah bermimpi berjumpa dengan satu orang dan orang itu yang telah mengajarkan laungan azan kepada Abdullah bin Zaid. Okey, itu satu. Yang keduanya bukan sahaja Abdullah bin Zaid yang bermimpi. Sahabat Nabi SAW yang bermimpi ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi ada ulama yang kata dua orang ni lah, Bilal dan juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Baik. Tapi kalau ibu lihat dalam muka surat 347 ya. Muka surat 347 perenggan akhir sekali tu ataupun perenggan kedua yang terakhir. Okay, minta maaf je saya pening nak cari kat sini kat mana dah tu. Boleh ke saya cari jap? Faidatan. Okey, saya jumpa di sini. Okey. Ada Al-Jili. Cuma saya tak tahu Jili ni ulama yang mana ni? Ulama Syiah ke? Okey. Sorry. Al-Ghazali dulu. Al-Ghazali. Yang atas sikit. Nampak ke? Dalam kitab Al-Wasit oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, bahawa ada 10 orang lebih kurang sahabat Nabi SAW yang bermimpi belajar azan daripada seseorang yang mungkinnya malaikat. Ya, mungkinnya malaikat. Okey. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab apa? Al-Wasit. Wasit ni kitab fiqh beliau. Fiqh dalam mazhab Syafi'i. Al-Jili pula di dalam kitab Syarhut Tanbih menyatakan lebih kurang dalam 14 orang sahabat Nabi yang bermimpi demikian. Tetapi maklumat yang dibawakan oleh Al-Jili itu telah dikritik oleh dua ulama besar dalam bidang hadis, iaitu Ibn Salah dan juga Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Okey. Manakala kata Mughlatoi. Mughlatoi ini ialah tokoh hadis yang mana Ustaz Kamilin Jamilin buat PhD mengkaji tentang Mughlatoi. Okey. Mughlatoi menyatakan bahawasanya ada sekitar 7 orang sahabat Nabi yang bermimpi. Okey. Ada yang kata 7 orang, ada yang kata 10 orang, ada yang kata 7 orang. Yang kata 14 orang tu dikritik. Tapi kata Al-Hafiz Ibn Hajar, okey. Al-Hafiz Ibn Hajar sebut, pengarang kitab Fathul Bari inilah. Wala yasbut syai'un min zalika illa li Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Namun semua cerita yang kata 10 orang ke, 7 orang ke, 14 orang ke, semua itu tidak boleh dipegang. Yang betul-betul sahih adalah cerita Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bermimpi belajar azan daripada seseorang yang mungkin malaikat. Okey. Bagaimana pula dengan cerita Umar bin Al-Khattab? Okey, cerita Umar bin Al-Khattab ini kata Ibn Hajar. Okey, itu ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat 348. Okey, 348. Cerita Umar bin Al-Khattab ini pun disebutkan dalam sanad yang wah. Bisanadin wah, dengan sanad yang lemah. Ya, dengan sanad yang lemah. Ceritanya macam mana? Awwalu man azana bis salati Jibril alaihi salam fi sama'id dunya. Orang yang pertama azan ni ialah Jibril alaihi salam di langit dunia. Dan azan itu fasami'ahu Umar wa Bilal radhiyallahu anhuma. Didengari oleh Umar dan juga Bilal. Fasabaqa Umaru Bilalan radhiyallahu anhuma fa akhbaran Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Umar dulu dapat jumpa dengan Nabi SAW, cerita pada Nabi, beliau mendengar azan yang dinaungkan oleh malaikat. Summa ja'a Bilal radhiyallahu an faqala lahu sabaqaka biha Umar. Kemudian barulah Bilal datang dan Bilal pun kata, saya dengar bunyi azan oleh malaikat. Maka kata Nabi SAW, Umar dulu yang mendengarnya. Jadi cerita itu cerita yang lemah. Jadi ibu kita buat catatan bahawa yang confirm adalah seorang sahabat Nabi telah bermimpi yang namanya Abdullah bin Zaid. Ibu-ibu ingat tak kita senaraikan dulu? Pelik tak pelik solat ini? Solat ini dia ada solat, ada unsur mimpi, ada unsur jaga. Ada cerita senarai tak dulu?
ke dalam program lain ni saya ajak senarai ni, pening dia ni. Tak Okey, adanya Ustaz. tak ada. Ya ke tak ada ataupun Perasan lah. ibu-ibu. Bukan. Mungkin tak ada lah kodnya. Okey, sekejap ya. Okey, jom kita tengok keunikan salat. Okey, keunikan salat. Oh, memang tak ada pun. Saya tulis di Facebook rupa-rupanya. Okey, tak ada mengajar mana-mana pun, hanya ditulis di Facebook. Tapi berhalusinasi macam mengajar pula. Okey, satu, jom kita senarai sama-sama Ada unsur. Okey, ada unsur bumi dan langit. Kan? Sebab Nabi SAW terima perintah salat itu di mana? Di langit kan? Tapi sebelum tu Nabi pun dah salat. Sebelum naik ke langit, Nabi dah salat. Dia ada unsur langit, bumi dan langit. Unsur apa lagi? Unsur mimpi dan jaga. Mimpi tu macam mana? Azan tadi. Mimpi. Dia ada unsur mimpi, ada unsur jaga. Okay, apa lagi unsur yang ada ibu-ibu sekalian? Saya nak dengar ibu-ibu. Saya ada banyak maklumat ni, tapi saya nak dengar ibu-ibu yang bagi jawapan. Unsur zahir dan batin, Ustaz. Siapa yang bagi jawapan tadi? Oh, Ibu Umrah. Barakallahu fikum. Unsur zahir dan batin. Okey. Lagi? Aman dan perang. Masya Allah. Ini anak-anak muda yang kuat berjuang ni. Macam itulah dia. Okey. Lagi? Kak Ana, mana Kak Ana? Biasa Kak Ana sharp je jawapan dia. Kak Ana ada dengar. Ya, apa Hari jawapan ni Kak jadi Ana? pendengar. Jadi pendengar hari ni. Masya Allah. Ya. Jadi unsur apa lagi ada? Solat dengan azan tu ke Ustaz? Apa sajalah yang berkaitan dengan salat. Ibu Umrah nak sebut tadi apa dia? Zahir dan batin. Rohani dan jasmani. Jasmani pergerakan maksudnya. Oh, rohani dan jasmani sama lah dengan zahir dan batin kan? Ke beza? Okey. Kurang, Unsur. Ya, lebih kurang Ustaz. lebih kurang kan? Unsur kuat dan perlahan. Ada solat baca kuat, ada solat baca perlahan. Okey. Unsur ini tak acin lah saya bagi jawapan. Unsur ucapan dan perbuatan. Okey. Qauli dan fi'li kata Kak Dina. Unsur perkumpulan dan perseorangan. Maknanya ada solat kita kena ramai-ramai, ada solat yang kita digalakkan berseorangan. Okey. Unsur terbuka dan tertutup. Ada solat kita terbuka, itu syiar. Ada solat yang mana kita tertutup, hanya kita dengan Allah Jalla wa'ala. Okay. Unsur waktu, malam dan siang. Dah sebut dah malam dan siang? Belum sebut lagi malam dan siang. Okay. Apa lagi ibu-ibu? Cepat. Diam je Kak Syida hari ni. Tak bagi jawapan apa lagi ni? Unsur sempurna. Ya, apa Kak Aisyah? Bilangan rakaat. Tak jelas suara. Bilangan rakaat. Unsur berbilang rakaat. Banyak dan sedikit kan? Unsur banyak dan sedikit rakaat. Unsur menepati masa Ustaz. Sebab ikut waktu kan. Unsur menepati masa dan melewatkan. Boleh tak macam tu? Unsur menepati masa dan melewatkan. Ada unsur penggabungan kan dalam solat jamak? Okay. Melewatkan, menggabungkan. Okay. Ada unsur azimah dan rukhsah. Kata Ustazah Asia. Nampak gaya orang gembira jumpa Ustazah baru ni di Shah Alam ya. Okay. Unsur matahari dan bulan. Betul tak ibu-ibu? Unsur matahari dan bulan. Ada solat gerhana matahari. Ada solat gerhana bulan. Ya. Okay. Unsur apa lagi?
Unsur kegembiraan untuk solat hari raya. Unsur kegembiraan. Syiar. Okey. Sebenarnya saya nak gabung antara dua nilai yang berbeza. Tapi saya terima memang ada unsur kegembiraan. Cuma apa dia dua nilai yang berbeza? Malam dan siang dah jawab. Okey, dah ada dah. Okey. Ada lagi unsur. Sihat dan Itu termasuk dalam bab azimah dan juga rukhsah tadi. Ada disebutkan. Okey. Unsur kepimpinan dan orang dipimpin. Okay. Kepimpinan dan rakyat. Kepemimpinan ya. Kepemimpinan dan apa dia? Saya sebut je lah rakyat tu bagi mudah aja. Paling kurang ada 14 dah unsur kita senaraikan hari ni. Fardu dan sunat. Allah Akbar. Kenapalah bonda baru sebut? Dah tulis dah. Selesai dah. Okay, tak apalah. Demi bonda Azah kita tambah lagi. Okey, 15. Unsur wajib dan sunat. Unsur-unsur ni panggil anasir. Anasir macam bunyi tak elok kan? Unsur-unsur unik dalam salat. Okey. Ada lagi jawapan lain? Tambahan lagi? Mengantuk. Okey, baik. Unsur mengantuk pun ada juga. Ya. Boleh tidur dulu sebelum salat. Okey, jadi itu. Boleh Kak Syida ataupun Kak Niza tolong copy and paste masuk dalam grup. Dan benda ni nak ceritanya, bayangkan ada unsur mimpi dalam ibadat kita ni. Kita ingatkan mimpi-mimpi ni bukan satu benda yang penting dalam agama kita. Tak. Mimpi ni satu benda yang amat penting. Amat pentingnya mimpi tu, nanti-nanti kalau umur kita panjang, kita akan jumpa dengan satu kitab dalam Sahih Bukhari, kitab tentang ru'ya, kitab tentang mimpi. Kalau mimpi tu tak penting, takkanlah Allah Azza wa Jalla pun sebut cerita tentang mimpi dalam surah As-Saffat, dalam surah Yusuf. Dan berapa ramai orang yang melakukan perubahan dalam hidup dia bermula dengan mimpi. Jadi mimpi ni bukan benda yang calang-calang. Hatta dalam bab ini, sahabat Nabi sendiri bermimpi mendapat azan. Dan saya lupa nak sebut satu lagi unsur yang penting. Tolong campur. Unsur Nabi dan umat. Unsur Nabi dan juga umat ini unsur yang amat penting. Apa maksud unsur Nabi dan umat? Iaitu solat ini memang semua datang daripada Nabi SAW. Nabi yang ajar. Tapi Allah Azza wa Jal bagi satu ruang kepada umat untuk ada dia punya sahamnya dalam bab ibadat ini, iaitu azan. Bukan Nabi SAW yang mendengar azan, bukan malaikat jumpa dengan Nabi SAW, tapi Allah Azza wa Jal bagi satu ruang dalam banyak-banyak ruang tu semuanya Nabi. Ada satu ruang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu an untuk menyumbang dalam ibadat salat ini. Dan bayangkan Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bukanlah orang yang popular, tapi semata-mata kerana mimpi ini popularlah beliau, dan juga dengan Abdullah bin Zaid yang seorang lagi semata-mata kerana hadis wuduk maka popularlah beliau. Ini kerana mimpi yang beliau alami itu memang amat-amat luar biasa dan diiktiraf oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama ni Allah Taala bagi ruang kepada sahabat Nabi untuk terlibat dalam pembikinan agama. Menunjukkan bukan hanya pemimpin, bukan hanya Nabi, tapi para sahabat ataupun umat juga ada sahamnya dalam membina batu bata agama itu sendiri. Baik. Ibu-ibu sekalian, izinkan saya untuk sekejap je, berlalu sekejap dan seminit 2 minit ya. Sambil-sambil tu kalau ada apa-apa perbincangan, boleh bincangkan.
Okey, sorry. Ada tambahan lagi unsur ya yang saya baru teringat. Okey, betul apa yang Puan Syafini sebut, unsur pahala dan dosa kita tambah. Unsur pahala dan dosa. Kemudiannya ada lagi unsur malaikat dan manusia. Okey, nanti kita terangkan. Izinkan saya untuk tulis dulu. Unsur malaikat dan manusia. Okey. Unsur alam ruh dan alam hakikat. Okey. Saya terangkan sikit. Unsur malaikat dan manusia ni. Okey. Unsur malaikat dan manusia ni kerana dalam banyak-banyak amal ibadah, solatlah amal ibadah yang turut dikerjakan oleh para malaikat. Okay, zikir tasbih tu confirm lah. Ini ibadah yang khusus. Puasa, malaikat puasa tak? Malaikat ada isu tak tentang puasa? Tak. Sebab malaikat memang tak makan pun. Okay. Zakat, malaikat Jibril datang tak? Jumpa dengan Rasulullah. Wahai Nabi, ni sekarang ni aku nak ajar Nabi, saya nak ajar Nabi cara bayar zakat. Okay, ini contoh duit saya pun bagi zakat pada orang. Ada tak begitu? Tak ada. Tapi kalau salat, apabila Nabi SAW turun dari langit, malaikat Jibril AS jumpa Nabi pada waktu zuhur dan Jibril pun ajar Nabi cara salat. Nabi SAW berimamkan malaikat Jibril. Ya. Manakala unsur alam ruh dan unsur alam hakikat ni kerana sebelum Nabi SAW mengerjakan diperintahkan untuk solat 5 waktu sehari semalam, terlebih dahulu Nabi SAW solat bersama dengan ruh para anbiya alaihimussalam. Okey, di mana tu Nabi Muhammad solat dengan para anbiya alaihimussalam, ibu-ibu sekalian? Okey, Di ada Masjid jawapan? Al-Aqsa ke Ustaz? Naam, di Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Baik. Dan artinya ada Nabi solat dulu. Dan Nabi solat itu masa dah naik ke langit ke ataupun sebelum naik ke langit? Sebelum kan? Belum. Sebelum naik ke langit mengikut pendapat yang dipilih oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Ada ulama kata selepas naik, selepas turun. Tapi ada ulama kata sebelum naik ke langit. Jadi artinya ada unsur ruh dengan alam hakikat. Terlebih dahulu Nabi SAW solat bersama dengan para malaikat. Jadi ini benda-benda yang unik lah tentang solat ibu-ibu sekalian yang tidak ada pada ibadah yang lain. Ya, memang amat luar biasa. Oleh sebab itulah kalau kita tidak begitu mempedulikan tentang solat ini, rugi. Dan amat rugi kalau kita kata, ya Allah, begitu gebentar hatiku ini memikirkan soal mahu solat di Masjidil Aqsa. Mahu solat di Masjidil Aqsa. Kita akan bebaskan Masjidil Aqsa. Kita akan solat beramai-ramai di sana. Kita pun Allahu Akbar. Tidak ada masalah keinginan kita tersebut. Tapi buktikan kecintaan kita terhadap Masjidil Aqsa dengan terlebih dahulu kita mencintai dan merindui masjid-masjid dan surau-surau yang berdekatan dengan kita ni. Jadi tak payahlah kita nak sembang, aku rindu dengan Masjidil Aqsa, aku mahu salat di Masjidil Aqsa, sedangkan bila azan berbunyi di tempat kita buat tak tahu je. Sembang lagi lebih. Jadi rindu macam mana tu, kita pun jadi keliru. Ini rindu ke, ini cinta ke, ataupun ini air mata buaya je. Jadi tak boleh, kita kena buktikan. Saya tak katalah saya ni kaki masjid setiap masa di masjid. Tapi nak ceritanya, usaha ada. Kita kena buat. Subuh tu kita kena usaha macam mana pun. Okay, kalau surau yang kerja, usaha salat berjemaah di surau sama-sama. Terutama yang lelaki lah orang lelaki. Baik, tapi masalahnya orang menyatakan cinta-cinta sama dengan satu syair yang dibuat tentang Laila ya, Laila. Semua orang mengakui mencintai Laila. Akhirnya hanya air mata menjadi bukti. Benarkah cintanya kepada Laila ataupun palsu? Jadi semua orang dakwa. Tapi akhirnya si Majnun juga yang betul-betul mencintai Laila sampai gila dibuatnya. Angau dibuatnya. Baik. Ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian. Kemudiannya kita nak lihat lagi ke depan. Ya. Okay, kita lihat ke depan. Ada riwayat yang lain juga yang menunjukkan bahawa Nabi SAW juga ada mendengar azan. Okay, ada riwayat.
Okay, jadi kita nak tengoklah riwayat itu. Dipanggil faidatani, ada dua keterangan, ada dua benda yang nak ditambah. Itu dalam buku Ibu dalam muka surat 348 dan juga 349. Okay, baik. Ada beberapa hadis menyatakan azan ini telah disyariatkan di Mekah sebelum hijrah. Yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Okay, ada hadis ini riwayat At-Tabarani. Ibu tolong buat tanda. Dalam buku Ibu tu muka surat 348. 348 tu dua keterangan tambahan. Perenggan yang mula-mula tu ada nama At-Tabarani tu kan. Jadi yang betulnya At-Taba. Bukannya At-Tabarani. Bukan batu maris mati. Macam dalam buku tu At-Tabarani. Bukan At-Tabarani. Yang betulnya At-Tabarani. Toba. Baik. At-Tabarani dia ada riwayat satu hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qal lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam awhallahu azza wa jalla ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-azan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, Allah azza wa jalla pun wahyukan kepada Nabi tentang azan. Fanazala bihi fa'allamahu Bilalan radhiyallahu an. Maka bila Nabi SAW turun, Nabi Muhammad yang mengajarkan Bilal azan tersebut. Tapi masalahnya hadis itu bermasalah. Dalam hadis itu ada seorang perawi namanya Talhah bin Zaid wa huwa matruk. Yang mana dia bukan perawi yang bagus. Okey, satu. Kemudiannya ada lagi dalam riwayat Ad-Daraqutni, ya, ataupun dipanggil Ad-Darqutni. Kalau baca sambung Ad-Daraqutni. Di dalam Kitabul Atraf. Apa katanya? Okay, sama ada Kitabul Atraf ataupun Kitabul Afrad. Daripada hadis riwayat Anas bin Malik anna Jibril alaihi salam amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil azan hina furidatis salah. Jibril alaihi salam telah mengajarkan Nabi azan ketika difardukan salat lagi. Tapi masalahnya hadis itu pun dhaif, tak boleh dijadikan hujah. Okey, baik. Hadis yang lain pula daripada Ibn Mardawai. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha ummuna. Lamma usriya bi azana Jibril alaihi salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saya diisrakan, Jibril alaihi salam telah melakukan azan. Fa dhannatil malaikatu annahu yusalli bihim. Maka malaikat pun duduk tunggu-tunggulah Jibril akan menjadi imam. Rupanya bukan Jibril. Faqaddamani fa sallaitu. Maka Jibril tolak Nabi SAW untuk menjadi imam. Maka Nabi pun jadi imam. Ceritanya dah ada azan. Ini pun, hadis ini pun bermasalah juga. Tak boleh diterima juga. Ya. Okay, baik. Kemudian ada lagi riwayat daripada Bazar. Bersumberkan Ali, sahabat Nabi radhiyallahu an. Lamma aradallahu azza wa jalla an yu'allima rasulahu sallallahu alaihi wasallam al-azana. Atahu Jibril alaihi salam bidabbatin yuqalu lahal buraq farakibaha. Bila Allah azza wa jalla nak mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam azan, maka Jibril alaihi salam pun datang bawa buraq. Nabi pun naik buraq tersebut naik ke langit apa benda tu, maka di situlah diajarnya azan. Okey. Dan dalam hadis itu ada cerita dia. Ada cerita dia, iz kharaja malakun min wara'il hijab. Tiba-tiba je ada malaikat keluar daripada satu hijab, dan malaikat itu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa fi akhirih, dan pada akhirnya, dalam hadis itu pada akhirnya malaikat tu azan lah tu. Malaikat tiba-tiba keluar daripada satu tempat, malaikat pun azan, dan dalam hadis itu juga ada cerita tentang summa akhadhal malak biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma bi ahli sama', maka Nabi pun mengimami penduduk langit pada malaikat. Hadis ini tidak sahih. Ya. Hadis ini tidak sahih. Okey, baik. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, tak boleh percaya kononnya Nabi ini mendengar azan di langit. Yang betulnya adalah memang sahabat Nabi sendiri yang bermimpi mendengar azan, dan Allah Ta'ala yang punya kehendak supaya umat Nabi pun ada sahamnya dalam pembinaan ibadat itu sendiri. Okey, baik.
Boleh ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ada soalan dahulu ke sebelum saya nak pindah ke depan lagi? Ustaz okey ke habis pukul 3.30 ke? Kan Ustaz cakap Ustaz nak pergi ambil anak? Tanya tu sebab tak nak belajar anda ke ataupun tanya Takut Ustaz ikhlas? terlupa. Kalau Takut tanya Ustaz terlupa ambil anak. Soalan mau Kak Liza. sampai hati Kak Liza, Tak, Kak takut Ustaz Syida lupa tanya nak ambil anak. soalan macam ni. Tak apalah, kita subhanakallah lah. Okey, baik. Tak apa. Anak saya balik naik Okey, tak Grab apa. je. Kami okey je Ustaz. Takut Ustaz lupa. Okey, tak ada, tak apa. Anak saya kompat. Okey Ustaz. Okey, baik. Kemudiannya, terima kasih banyak. Kemudiannya banyak lagi lah. Dia punya cerita tu panjang pun nak bahas. Tapi ceritanya betul adalah memang sahabat Nabi mimpi. Memang sahabat Nabi radhiyallahu an yang bermimpi. Bukannya Nabi SAW dengar daripada peristiwa di langit apa benda tu. Okey. Maka ulama bahas, kenapa ya kita mesti sahabat Nabi yang bawa cerita ni? Okey. Itu ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat 350 perenggan yang ketiga. Okey, 350 perenggan yang ketiga. Okey. Ya. Sebelum tu ini kata Ibn Hajar. Kalau ibu lihat dalam muka surat 349, 349 kat mana ya? Okey, perenggan yang kedua terakhir. Wal haqqu annahu la yasihu syai'un min hadhil ahadis. Yang jelasnya, yang betulnya tidak ada satu pun hadis yang sahih tentang Nabi SAW mendengar azan ketika naik ke langit. Baik. Ibn Munzir menjelaskan, Ibn Munzir ni ulama besar mazhab Syafi'i, bahawa Nabi SAW solat tanpa azan sejak solat itu difardukan, 5 waktu itu difardukan di Mekah sampailah hijrah ke Madinah. Start azan itu adalah setelah beberapa lama hasil mesyuarat dan kemudian mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tadi. Okey, baik. Persoalannya mengapa? Apakah hikmah? Waqad hawala, kat mana ni? Waqala baniyan ala sihhatihi. Oh, dia ni. Okey. Apakah hikmah azan itu bukan ni muka surat 350 atas sekali ya. Muka surat 350 atas sekali yang ibu-ibu boleh lihat pada baris yang kedua, ya, baris yang kedua. Okey. Apa hikmah sahabat Nabi yang mimpi ni? Bukannya wahyu daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmatu fi maji'il azan ala lisani sahabi radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan yang betul-betul lagi Ini Suhaili kata. Suhaili dia nak usaha lagi. Dia nak kata memang Nabi dengar masa di langit tu. Maka dia kata Nabi memang dah dengar azan di langit. Kemudian Nabi sahabat Nabi pula bermimpi, maka artinya dia mengukuhkan lagi. Nabi dah dengar di langit, sahabat Nabi pula mimpi, dia mengukuhkan lagi. Itu usaha Suhaili untuk menerima hadis yang dibawakan, yang hadis-hadis yang tidak sahih tadi. Tapi itu kita tak terima ibu-ibu sekalian ya. Kita dah sebut bahawa yang jelas adalah memang sahabat Nabi bermimpi. Bukannya Nabi SAW mendengar ketika di langit sana Baik. Habis tu kenapa sahabat Nabi yang kena ni? Yang mimpi, kenapa sahabat Nabi yang mimpi? Kenapa Allah Ta'ala tak utus Jibril? Okey, lihat baris yang perenggan yang ketiga. Wal hikmatu aidan fi i'lamin nas bihi ala ghairi lisanihi sallallahu alaihi wasallam at-tanwih
tujuan azan itu disampaikan melalui mimpi para sahabat Nabi, ya, bukannya melalui Nabi SAW itu sendiri, adalah apa dia? At-tanwih biqadrihi warraf'i. Okay, untuk menunjukkan kemuliaan Nabi SAW, yang mana orang lain yang iktiraf Nabi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Kalau Nabi yang ajar, orang kata Nabi yang ajar ni Muhammad yang ajar. Tapi tak, sekarang ni sahabat Nabi yang mimpi. Malaikat yang ajar, mungkin malaikat yang ajar. Jadi mereka yang mengiktiraf Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Okay, baik. Itulah ceritanya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Panjang dia punya cerita tentang benda ni. Duk bahas sahih tak sahih apa benda tu, kita pun biarlah. Okay. Dan sekarang ni ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kenapakah Abdullah bin Zaid yang bermimpi, yang ni tak ada dalam-dalamnya, kenapa Abdullah bin Zaid yang bermimpi tapi Bilal bin Rabah yang kena azan? Itu pun satu isu yang boleh kita perbahaskan. Maka jawapannya adalah, dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Zaid, saudara tolong ajar azan itu kepada Bilal bin Rabah, biar Bilal yang azan, kerana li'annahu anda sautam mink, kerana suaranya lebih anda daripadamu. Apa pula anda tu kan? Okay, kerana suaranya lebih anda daripadamu. Okay, baik. Ya. Anda ni macam ni ejaan dia. Bukan anda kamu tu. Anda. Okay, anda ni artinya suara lebih kuat. Nidaan. Nida ni suara yang dikuatkan. Okay. Jadi kerana suaranya lebih kuat, dan ada ulama tafsir kerana suaranya bukan saja kuat, bahkan dia suara yang lunak. Jadi kerana suaranya lebih kuat dan lunak daripadamu, maka Bilal lah yang melaungkan azan. Okey, itu cerita dia. Baik. Sekarang ni ada satu cerita ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Okey, apa ceritanya? Ceritanya dulu-dulu ada seorang sahabat Nabi ni, Bilal ni dia bukan suara sedap pun sebenarnya. Suaranya tak sedap, tapi dia diminta untuk azan oleh Nabi SAW. Maka ada seorang sahabat Nabi, dia tak puas hati. Kenapa Bilal yang kena azan? Bukan suara sedap pun. Maka dia nak tawarkan diri. Banyak kali dia recommend dirinya pada Nabi untuk azan. Nabi tak terima. Sehinggalah akhirnya Nabi SAW menerima Bilal bin Rabah, menerima sahabat Nabi tadi untuk azan. Dan lepas tu dah solat apa benda, Jibril AS pun turun jumpa dengan Nabi SAW. Dan Jibril pun tanya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, dah solat ke belum? Dah solat dah tadi, dah selesai semua dah. Tapi kenapa kami di langit tidak mendengar suara azan? Tu dia. Rupa-rupanya orang tadi dia nak tunjuk suaranya yang lunak, tetapi dia tidak ikhlas. Sedangkan Bilal bin Rabah walaupun suaranya tidak sedap, tapi dia ikhlas. Maka suaranya didengari sampai ke langit. Hadhihi qissatun batilatun makzubatun mardudatun bisanadin wah. Cerita ini cerita batil, penipu, pendusta, penyangak, segala-galanya. Mana boleh macam tu? Islam ni dia pilih muazzin mesti suaranya lunak. Takkanlah Nabi SAW pilih orang yang azan ni suara ikut dan je, sedangkan itu syiar kepada agama. Mesti suaranya sesuai untuk melaungkan azan. Jadi dan cerita itu cerita yang entah dipungut daripada mana-mana, entah siapa yang mereka-rekanya. Sedangkan hadis yang sahih menyatakan suara Bilal bin Rabah anda lebih kuat, lebih lunak. Itu hadis yang sahih. Jadi cerita kononnya ada sahabat Nabi nak azan suaranya sedap itu, azannya tidak didengari di langit, cerita palsu yang tidak wajar diterima pun. Jangan percaya dengan cerita-cerita macam tu ya. Kita mengarut semuanya itu. Okay, baik. Ada lagi lah siri-siri cerita mengarut yang lain yang kayak begitulah. Okay. Dan muazzin Nabi kalau di Madinah namanya Bilal dan juga Abdullah bin Ummi Maktum. Manakala kalau di Mekah namanya apa ya? Muazzin Nabi di Mekah Abu Mahzurah. Abu Mahzurah. Zu tu dengan zal, bukannya zai, zal. Abu Mahzurah, ha pedas.
Okey, itu muazzin Nabi SAW selepas pembukaan kota Mekah. Jadi kedua-dua muazzin Nabi ni, Bilal dan juga Abdullah bin Ummi Maktum, ada kekurangan secara fizikali. Iaitu Abdullah bin Ummi Maktum buta. Manakala Bilal dahulunya hamba. Jadi dia hamba, dia bukanlah orang yang tampan-tampan sebagaimana orang lain. Tapi mereka yang dipilih oleh Nabi Yunus SAW untuk menjadi al-muazzin. Artinya orang yang mempunyai hubungan yang teristimewa dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah ceritanya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Ada apa-apa ke ibu-ibu nak dibincangkan? Nak 3.30 lah kita rupa-rupanya. Akan datang kita kena sambung syarah hadis tu muka surat 352, 353 tu. InsyaAllah. Ada Fini tanya tu, Ustaz ada apa kelebihan pada Abdullah bin Zaid dengan pada tepi dia untuk bermimpi tu? Tak tahu. Saya tak tahu. Minta maaf, saya terlupa nak jawab. Saya tak tahu benda tu. Wallahualam. Kak Lina, alangan azan dengan nada yang berlainan daripada biasa, adakah dibenarkan? Contohnya kaum Maori di Hawaii, orang azan dengan lagu etnik mereka. Saya berpegang dengan pendapat tiada masalah. Kerana tiada pun satu ketentuan, mesti azan tu dengan cara yang macam sekarang ni lah. Jadi kalau orang Jawa, dia pun ada juga azan cara Jawa dia tu. Selagi mana dia tidak mengarut, selagi mana dia tidak berlebih-lebihan, insya-Allah dibolehkan. Ya, insya-Allah dibolehkan. Dan saya ingat guru saya pun sebut tentang bacaan Quran dengan lenggang-lenggok yang lain sedikit. Macam Ustaz Hasnin Bollywood, kan? Ustaz Hasnin tu pun dia baca Quran ala-ala Bollywood sedikit. Adakah dibolehkan? Jadi saya begitu setuju dengan ulasan guru saya bahawa dibolehkan. Bila solat tak perlulah begitu. Tapi Ustaz Hasnin dia guna untuk dia mengajar. Jadi bila untuk mengajar tu tidak ada masalah. Itulah menunjukkan keindahan Al-Quran itu sendiri. Selagi mana dia tak bawa lagu-lagu yang lara. Apalagi lagu Quran yang dibawakan oleh Ustaz Hasnin dulu, saya ingat. Dia menarik. Dia tidak sampai kita lara, kita duduk anggap dia macam lagu-lagu yang bukan-bukan. Jadi dibolehkan insya-Allah. Baik. Islam meraihkan bangsa. Itu yang kita kena ingat. Okey, Kak Liza, kalau tak ada, saya nak tutup satu benda. Kita, saya ingat begini, bila Kak Lina sebut ni lah, yang membuatkan saya teringatnya adalah apabila kita nyatakan bahawa boleh berdoa dalam bahasa Melayu dalam solat. Itu ada saya sebutkan. Okay, tapi adalah ulasan dia. Maka ada orang tanya saya, bahawasanya, boleh ke bercakap dalam solat? Saya ada sebut ke benda ni di sini? Kak Liza? Tak cakap dalam kelas tu, kelas semalam. Betul. Malam kelas apa? Kelas Kelas malam. Kelas malam. Okey, tak apa. Ini saya nak sebut di sini pula. Jadi orang tanya saya, kalau boleh berdoa dalam bahasa Melayu dalam solat, artinya bercakap dalam solat. Okay. Jadi kita nak kena terangkan, bercakap tu apa maksudnya? Berdoa tu apa maksudnya? Dia dua benda yang berbeza. Bercakap kalau dalam bahasa Arab pun tak boleh dalam solat. Okey, tapi kalau berdoa dalam bahasa lain pun dibolehkan insya-Allah. Cuma sebaik-baiknya dalam solat fardu kita doa dalam bahasa Arab. Dalam solat sunat tiada isu insya-Allah. Saya pun alhamdulillah dah beberapa kali dah berdoa dalam bahasa Melayu dalam solat sunat. Seakan alhamdulillah kita rasa dia punya kepuasan sebab kita boleh luah terus kepada Allah Azza wa Jalla. Ni tak sangkut-sangkut nak doa tapi apa dia lah dalam bahasa Arab benda ni contoh kita katalah aku sakit tengkuk. Apa dia sakit tengkuk dalam bahasa Arab pening tu nak cari tu. Jadi akhirnya kita pun doa secara umum, akhirnya berdoa dalam hati. Jadi tak puas. Jadi terus berdoa dalam bahasa Melayu insya-Allah, terutamanya dalam salatus sunnah. Wallahualam. Terima kasih banyak ibu. Ustaz, kalau dalam solat jenazah kita boleh juga baca doa, doakan dalam bahasa Melayu Sebaik-baiknya doa dalam bahasa Arab. Sebaik-baiknya. Ambil doa yang Nabi ajar, kita baca yang tu. Tapi saya tak tahu boleh tak berdoa dalam bahasa Melayu dalam solat jenazah. Setahu saya boleh.
tetapi sebaik-baiknya. Sebab benda tu jarang berlaku dan tempohnya sekejap. Okey, sebab gini Kak Liza, Kak Syida. Dalam solatul jenazah, kita nak katalah, nanti pening tak pandai doa dia panjang. Okey, betul doa solat jenazah panjang, tapi bagi orang yang tak hafal, dia ada pilihan doa yang pendek. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Okey. Habis tu kalau imam baca panjang, kita ulang banyak kali. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum banyak kali. Macam di Mekah panjang. Saya seronok solat jenazah di Mekah. Lama. Okey. Dan untuk kita menggantikan doa dalam bahasa Melayu, nak bagi sama kedudukan dengan Allahumma ghfir lahum warhamhum, tadi payah Kak Syida. Dia punya makna dia tu deep sangat. Ighfir lahum tu kita nak terjemah dia sebagai ya Allah ampunkanlah mereka. Tak jadi, tak kena. Warhamhum, kasihi mereka, tak kena lagi. Wa'afihim, sejahterakan mereka, tak cukup lagi. Tak zuk lagi dia punya terjemahan dia tu. Maka mengambil doa yang memang diajar oleh Nabi SAW itu lebih deep. Tapi dalam solat sunat tadi, macam saya kata solat sunat hajat, kita ada pilih, kita ada hajat. Kita ada hajat kita yang sukar untuk kita luahkan. Itu yang kita boleh doa dalam bahasa Melayu. Tapi dalam solatul jenazah, dia memang dah ada dah doa yang paling deep disediakan oleh Rasulullah SAW yang tak boleh nak diganti-gantikan dengan doa yang lain. Itu yang paling power. Maka saya lebih suka kalau kita jangan buka ruang untuk solatul jenazah kerana kita tak ada pilihan lain yang paling best daripada pilihan Rasulullah SAW. Itulah Kak Syida ya. Okey. Faham Ustaz. Macam Kak Izzah dulu pun kalau dekat muka tu ulang je lah doa tu Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ulang banyak-banyak kali ya sampai mampu ulang macam tu kan. Jadi alhamdulillah Ustaz pun memang nak pergi ambil anak lagi kan. Jadi jazakumullah khairan semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya tutup.